Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau, dan ketahui olehmu, situ muka surat 25, dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan itu 3 pangkat darjat dia. Sekarang kita duduk kecek mengenai kelakuan zahir. Hati yang suka makan, sangat lobo atas makanan, syarruhu ta'am, sangat minat kepada makanan, hidup mati kerana makan, hidup kerana makan, makan kerana hidup, hidup dengan makan lagu tu. Maka matlamat hidup ataupun fikiran asyik berfikir mengenai makanan itu merupakan satu nafsu fikiran yang rendah, kerana di dalam hidup hanya memikirkan mengenai makanan semata-mata. Islam mengajar manusia supaya berfikir mengenai benda yang lebih besar daripada makanan. Yakni tak ada lah, benda yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hidup seorang hamba, maka Allah ataupun Tuhan dia adalah benda yang paling besar dalam diri dia. Kedua, kalau nisbah kepada Tuhan, kepada hamba, Tuhan lah benda yang besar. Nisbah kepada umat, Nabi lah benda yang paling besar dalam hidup dia. Maka kita sebagai hamba dan umat ini mesti fikir 2 benda. Allah, Tuhan, dengan kekasih dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup biar fikir benda tu. Kalau hidup semata-mata fikir makanan, mikir bab makanan sehingga menyebabkan kita rela buat benda haram untuk memenuhi makanan sahaja. Ini masalah. Tetapi orang yang berfikir mengenai Tuhan, sekalipun dia makan, kita bukan kata fikir Tuhan siapa tak makan, tak makan. Tetapi dia makan dengan fikir Tuhan lain. Cari benda yang halal baru dia makan. Tapi kalau orang hidup fikir tak omok, telok lobo kepada makanan semata-mata, dia tak fikir Tuhan dah, dia akan makan, dia akan buat benda hok berlawan dengan keinginan Tuhan. Maka apabila lagu tu jangan makan banyak. Kerana makan banyak ni menunjukkan orang itu temo'o kepada makanan, minat sungguh kepada makan. Maka hak moleknya makan yang sedikit. Napuk warak, napuk tak bersungguh sangat. Tapi kalau kita tengok lagu mana 2 orang duduk depan kita, hak ni sungguh makan, hak ni tak sungguh makan. Nampak ni macam tasawuf sikit, macam tasawuf tuanya. Ni dunia juga kadang-kadang ada dalam perut, cuma dia tak boleh makan banyak. Ada juga orang. Bab makan ni dia nampak macam tasawuf. Tapi kalau bab lain dah benda haram saja. Tak boleh juga, tapi nampak dari sudut bab ni nampak dia supaya tasawuf. Supaya tu penting. Sebab orang minat kut Superman, supaya ni penting, supaya ni. Maka apabila kita makan sedikit ni ada 3 peringkat dia kata. Peringkat yang pertama dipanggil peringkat pangkat pertama, pangkat siddiqin. Orang yang jujur sungguh dengan Tuhan, sama di antara zahir dengan batin dia serupa. Jujur ni kalau dia masuk jujur, luar dia lagu tu, dalam dia pun lagu tu. Bukan kata luar tu pakai serban, pakai jubah, nampak watak agama, tapi dalam bukan tuju kepada agama, bukan nak Allah, bukan nak Nabi Muhammad. Siddiq ni betul sungguh, hati dia dengan luar dia sama sahaja. Lagu mana peringkat cara dia makan sedikit tu, sekadar mana orang siddiq ni, lagu mana dia makan sedikit.
iaitu menyimpan ke, yakni merengkas ke atas qadar yang memelihara badan daripada binasa. Makan takut mati ya. Maka dia makan ni takut jadi rosak tubuh dia, takut jadi naik gastrik ko, takut jadi penyakit, takut bunuh akal dia, takut mati. Dia makan kerana tu saja. Maka dia makan apa macam boleh okey, tak ada masalah. Tak makan lah. Ikut 2-3 hari pula sekolah apa, dia makan pula. Tu orang siddiqin. Dan iaitu qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya. Kalau kurang lagi akan binasa akal atau mensebabkan mati. Tak boleh dah kurang daripada tu manusia tak hidup. Menyebabkan manusia mati. Standard manusianya, maka hak ni cara nak isi perut makan ni paling sedikit. Kurang daripada tu manusia standard akan mati, akan binasa, gila. Akal jadi rosak, jadi tekan, jadi bergapo dia. Naik angin masuk kepala, jadi medu, jadi bergapo dia. Maka dia makan sekadar nak supaya tak jadi gitu saja. Hak ni peringkat orang siddiqin. Yang kedua, ini peringkat kedua. Bahawa terpada ia dengan setengah cupuk tiap-tiap hari. Setengah cupuk. Hak ni sukatan orang Arab makan gandum. Orang Arab makan gandum setengah cupuk. Seminggu jadi berapa cupuk? Setengah cupuk. Setengah cupuk. Kalau seminggu 8 hari ataupun 8 hari, segatai. Segatai ni. Yalah. 2 cupuk secupuk 2 hari, muka setengah cupuk sehari. Maka kalau 2 hari secupuk, 4 hari 2 cupuk, 3 hari 6 hari 3 cupuk, 8 hari 4 cupuk. 4 cupuk segatai. Ha jelah. Segatai. Dan iaitu memenuhi 1/3 perut. Ni sukatai dia. Standard je lah. Standard perut manusia, sehari kalau makan gandum setengah cupuk, gandum, ikutlah buat roti kau buat gapo, dengan gandum setengah cupuk tu, penuh perut kita kau dah 1/3. Tu standard dia lah perut manusia. Lepas tu perut dia besar siapa ngabah lagu tu. Tu di luar pada standard dia kena makan lebih tu. Cuma standardnya, kalau setengah cupuk tu cukup sama sukatai dia 1/3 perut standard. Dan iaitu memenuhi 1/3 perut. Dan atas yang demikian itu, memperbuatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jamaah daripada sahabat. Maka perbuatan makan setengah cupuk sehari ini adalah diamalkan oleh Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat. Amalan dia. Kerana apa? Kerana dalam cerita mengenai Sayyidina Umar, cara makan dia adalah makanan mereka itu segantai syair gandum kasar pada tiap-tiap 7 hari. 7 hari. Saat ni hamba kata 8 hari cukup deh. Matahari segatai. Ni dia kata 7 hari segatai. Maknanya lebih-lebih sikit lah. Setengah gatai sikit-sikit lebih. Biar cukup. Maknanya 8 hari tu. Gitu. Hak ni Sayyidina Umar, amalan Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat makan setengah gandum, setengah cupuk gandum sehari. Ginilah. Secupuk misalnya secupuk besar ni. Cupuk misalnya cupuk besar ni. Cupuk besar ni yang gambar cupuk ni susah beledi. Cupuk gap dia tu bukan tu cupuk beledi lagu tu. Cupuk misalnya besar ni. Setengah cupuk besar ni. Berarti makan nasi cemuk ni saja. Kalau nasi kukuh sogok tu dia tu. Seskup tu. Ni lebih kurang ataupun 2 skup lah. Sial takut jeri. Nampak muka dia kembang berah kan. 2 skup lah kalau suka sekup. Jeri hamba tak boleh makan seskup sehari. Tubik mata hamba lagu ni. Maka amalan Sayyidina Umar setengah cupuk. Yang ketiga, ni peringkat ketiga. Ni peringkat kedua setengah cupuk sehari, segatai 8 hari ataupun segatai 7 hari. Yang ketiga, peringkat ketiga, jenis peringkat makan sedikit. Kalau lebih daripada 3 golongan ni orang tak panggil makan nasi sikit tu, panggil nasi banyak tu. Makan nasi banyak. Tak dapat fadilat lapar. Tak dapat fadilat mensedikitkan makanan. Makan lebih daripada sukatan ni, ulama menghukumkan masuk kategori kenyang. Masuk dalam kategori kenyang tu. Sekalipun hamba tak kenyang. Biar dia pun kata lagu mana. Sukatan dia lagu tu. Maka tak dapatlah fadilat lapar atau fadilat sedikitkan makanan. Dosa. Nama kata dosa lah hamba jadi minat sungguh makan ni. Otak mikir kat makan. Tak dosa tapi jadi nampak lobo. Nafsu dia panggil. Yang ketiga, bahawa memadakan secupuk tiap-tiap hari. Secupuk tiap-tiap hari pula. Berarti 2 kali ganda saat ni. 2 kali ganda. Masuk dalam kategori orang yang sedikitkan makan lagi. Ya, secupuk. Secupuk ni lebih kurang berah. Cukup sana ni sebelah ni. Bubuh berah, atas cukup dia panggil. Dan apabila melebihi akal yang demikian itu, kita minum air cukup dah. Ni apa? Minum air cukup dah. bukan kata nasi, bukan kata berah, air cukup dah. Tu boleh lewat lewat buah. Tanya buah, 4 cukup minum air. 4 cukup minum air. Beratlah kok kita ni. Dan apabila melebihi akal demikian itu, lebih daripada secukup sehari, makan 4 cukup, makan segatai sehari, segatai berah tak tahu, 10 yuk nasi kau apa dia. Demikian itu. Maka ia bersekutu akan orang yang kebanyakan. Maka masuklah kategori orang yang kebanyakan, orang yang tidak mengamalkan mensedikitkan makan. Masuk jadi orang standard lah. Tak masuk fadilat, tak boleh fadilat orang lapar. Pas lagu mana saya nak beramal, nak dapat kelebihan. Amallah sehari 2 nak dapat kelebihan. Kalau suka tak urut, kita begitu. Atas kemampuan kita. Tetapi cuba beramal. Orang tua dulu kalau ngaji pondok, mula-mula cukup tin ke. Esok dia buah getah. Orang dulu buah getah. Buah berah. Jadi kurang sikit sebesar buah getah. Esok lusa bubuh pula. Dia kena cara kita nak riadah ni kena buat sikit-sikit. Bubuh sikit. Gosok kali penuh ngawak getah berah sikit je. Maka perut kita standard tak terkejut sebab kita dah biasa dah. Dan masuk di dalam membanyakkan makan. Masuk dalam kategori orang biasa, orang yang kategori banyak makan. Sekali pun kita kata lapar lagi. Lapar pun tengok tak dapat tu fadilat mensedikitkan makan. Adapun mensedikitkan makan dengan tilik kepada masa pula. Saat ni sukatan dia dah. Sukatan dia. Beza sukatan makan ni tu sendiri. Kedua, masa bila nak makan. Bila kau waktu time dia.
Katanya Amerika, makan ni ada makan pagi. Dia panggil apa dia? Breakfast. Breakfast dia panggil makan pagi. Makan tengah hari, panggil lunch. Kau gapo dia panggil makan tengah hari. Makan petang, gapo dia orang tak panggil. Makan malam, makan tengah malam. Sapo dia panggil kau tengah malam, atas pada tengah malam. Dinner, atas pada dinner, sapo. Nama bukan kena sampuk, sapo kau gapo dia panggil. Jadi makan, kau kenyang, kau gapo kena makan lagu tu. Ada manusia mendisiplinkan diri dia, waktu makan kena makan. Maka dia pun ikutlah disiplin yang dibuat oleh manusia. Nabi ajar, lagu mana makan? Makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Itu sipir Nabi Muhammad. Sipir kita tengah hari kena makan. Oh, baru makan pun tak boleh kena makan pun tengah hari kan? Oh, sudah. Apa jadi lagu tu? Apa kita memaksa diri kita? Apa kita membunuh diri kita? Dah kita kenyang, apa nak paksa ikut apa nak makan buku satu buku apa dia? Jadi manusia ni dia buat jadual-jadual, sistem-sistem yang memenatkan diri dia, menambahkan lagi susu. Lagu tu. Maka masa untuk makan pula lagu mana? Masuk dalam kategori orang lapar, dapat fadilat mensedikitkan makan. Okey. Tilik kepada masuk itu 3 pangkat juga, 3 peringkat juga. Orang yang beramal dengan 3 peringkat ini masuk kategori orang yang masuk dia sedikit untuk makan. Maka itu 3 pangkat. Apa dia? Yang lebih tingginya, hak ni paling tinggi sekali, masuk untuk makan dan masuk kategori lapar. Bahawa lapar ia 3 hari. Lapar 3 hari atau lebih. Artinya, tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. Sudah. Ni kau berat ni masuk. Suka tes saat ni pun bunyi nali dak-dak dah. Masuk makan pula lagu mana? 3 hari sekali. Allah, 3 hari sekali makan. Terbutai apa? Maknanya dalam masa 3 hari kita rasa lapar. Esok lapar lagi. Tengah hari duk buang orang lapar. Lusa, lapar lagi. Tidur dengan lapar lagu tu. Lama mana? 3 hari. Hari keempat baru mula makan. Ija juga muka ni bagi jual lagu ni. Tapi dapat fadilah ni paling tinggi sekali. Jangan buat drastik lalu dah. Orang nak berlatih, nak jadi wali, nak jadi supi, kau nak berlatih gitu. Jangan buat drastik lagu tu. Nyanyi perut, rosok perut kita. Berlatih sikit-sikit. Nak kurangkan makan, nak kurangkan bergaul, nak kurangkan bercakap, nak kurangkan berkecek dengan orang apa dia, kurangkan tidur. Nabi kata, katanya dalam kitab-kitab tasawuf, 4 rukun nak jadi wali. Siapa dia nak jadi wali abdal? Amalkan 4 benda ni. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang bercakap, kurang bergaul dengan orang. Buat 4 perkara ni, sora abdalan, dia akan jadi wali abdal. Ni 4 syarat ulama kata berdasarkan hadis-hadis yang dipahami daripada hadis-hadis. 40 hari tidak berkecek koksi, tak berkecek benda mengarut, nescaya akan keluar daripada mulut kita kata-kata hikmah, kata-kata yang sedap didengar. Orang yang banyak bercakap akan banyak silap dan perkataan dia menjadi biasa, hilang bisa perkataan dia. Tapi orang jarang-jarang berkecek ni dia berkecek sepatah ya. Kena bolok jangan. Kecek bolok nampak bodoh atau belakang. Ada juga orang. Tetapi standardnya apabila orang kurang bercakap, perkataan dia jadi mahal. Suara dia sekali aja kecek. Maka hak ni amalan orang zaman dulu, sahabat dulu 3 hari lapar sekali kenyang. Ada riwayat kata, ni hari lapar. Sayyidina Abu Bakar ni hari lapar. Seminggu sekali makan. Jauh bumi dengan langit. Waktu kita kalau baca cerita ulama, cerita kekasih Tuhan, wali-wali Tuhan, cerita sahabat. Benda tu seolah-olah bagi diri kita lah, khayalan. Kerana kita tak mampu. Kita tak ayat benda tu khayalan. Tapi Allah lah nak buat sajalah. Sebab tu generasi dia semakin pupuh. Generasi orang apa? Sebab ada orang yang sanggup nak memikul amanah, nak beramal sebagaimana amalan pokok dia. 3 hari tak makan sekali makan. Ataupun lebih. Ikutlah 4 hari kau. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lapar iya ni hari. Lapar ni hari ke-7 makan. Lapar ni hari ke-7 makan. Tak tahu ambo. Ija kalau ambo rasa naik gastrik patah pala dah. Ngoko tak mengajar makan. Jadi tasawuf. Jadi sombong tak boleh nak kecek dengan orang. Orang kecek pakai nak sal dia pakai kat tangan kita mah. Tak boleh nak gerak kalau 7 hari. Puasa sehari ketat dah kita. Kena penyakit kecil manis dah pula. Dah ada apa dah. Jadi ulama-ulama dulu dia ajar diri dia, tarbiyah diri dia. Ni nak tarbiyah ikut siapa dia? Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata jangan banyak sangat makan. Makan molek, makan banyak ni tak molek. Dia pun nak beramal dengan hadis tu. Yang buat sekadar mampu. Sayyidina Umar makan tiap-tiap hari tapi makan setengah cukup. Sayyidina Abu Bakar tak makan langsung. Ni hari makan sekali. Jeng gitu lagu ni. Dan ada pun yang pertengahan. Hak ni peringkat pertama. Kalau dari sudut masa 3 hari sekali makan ataupun ke atas. Sayyidina Abu Bakar ni hari sekali makan. Dan ada pun pertengahan dia, peringkat pertengahan. Bab nak dapat fadilat lapar. Bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari. 2 hari makan sekali. Maknanya hari ketiga tu makan. 2 hari serah lapar. Ni kita tak ajin jamu perut kita lapar. Kenyang sekenyang. Acu nak lapar sikit pun boleh. Acu nak lapar sikit pun boleh. Jadi orang dulu dah rasa lapar ni kadang-kadang seminggu rasa. Ni 2 hari lapar, hari ketiga makan. Dan yang lebih rendah bahawa makan pada tiap-tiap hari sekali. Ni nak dapat fadilat. Ni habis dah ni. Habis dah ngejah ni. Peringkat ketiga makan sekali sehari. Makan sekali sehari. Kita boleh puasa 4 kali makan. Lepas tak buka tu tengok yang kita qada. Siapa nak marah kat orang? Tak tahu. Jadi nak marah kat makan ni kita mau lalu. Siapa nak marah nak qada siapa kita mau lalu. Bukan kata boleh puasa ni makan sikit dak yoga. Nyogomo la haula wala quwata. Berat pada boleh tak puasa. Jadi makan sekali sehari. Nak beramal, orang peringkat lagu ni masih dapat lagi fadilat kurang makan. Fadilat kurang makan.
Adapun mereka yang makan 2 kali tiap-tiap hari. Kakak kita ni bukan 2 kali, 3 kali. Paling kurang kalau tidak 4 kali, kalau tidak sejak sekali. Buat kita nah. Maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Kalau dia lapar lagi pun tak dapat fadilat lapar sebab kakak ni makan terlampau banyak dah ni. Masuk hatu dah tu. Kalau makan nak 4 kali lapar lagi dapat fadilat lapar dah. Fadilat lapar lagi mana 4 kali. Sudah. Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar. Tak dapat fadilat. Bukan kata dosa makan banyak ni. Cuma tak dapat kelebihan lapar. Kerana lapar ni Nabi sebut bab kelebihan banyak ni. Dalam sebut hadis sebut keluar ni. Wallahu a'lam.